Jadi apa yang saya nak kongsi dengan Casey, jiran saya yang ada dekat depan ni dah lama dah tinggalkan rumah kampungnya. Dah lama. Sejak arwah ibu dia meninggal, rumah tu dah jarang-jarang dikunjungi. Jadi rumah tu terbiar macam tu lah. Setiap hari kalau saya pergi kerja pada waktu pagi, saya akan nampak rumah tu memang seram. Balik kerja dah malam, nampak rumah tu pun seram. Kadang-kadang pada waktu petang bila berada di rumah pada hari-hari tidak bekerja, tengok rumah tu sangat seram. Jadi pendek kata, rumah jiran saya yang bertentangan dengan rumah saya ni mempunyai satu aura yang sangat menyeramkan. Pada satu pada satu malam ketika waktu maghrib, saya dah ambil wuduk nak solat maghrib, sedang tunggu azan. So saya pun buka lah TV untuk dengar azan Casey. Selepas tu saya berjalan berdiri dekat tingkap ruang tamu rumah saya, yang mana depan tu ada kereta saya, belakang kereta tu rumah jiran. Jadi jarak dia tak sangat jauh. Sedang saya berdiri tengok rumah jiran tu, saya terperasan dekat tingkap rumah jiran tu salah satu tingkap tu terbuka. Rumah dia gelap. Bahagian depan tu gelap, sekeliling rumah gelap, termasuklah ruang yang tingkapnya terbuka, itu pun gelap Casey. Bayangkan, rumah dia dah gelap, semua gelap, dan kemudian ternampak ada tingkap yang terbuka. Kan, tingkap buka. Dekat tingkap terbuka tu saya nampak ada orang lalu. Dalam gelap tu ada orang lalu. Dan dalam hati saya ni berkata, dah ada orang tinggal ke rumah jiran sebelah ni? Tiba-tiba nak tanya isteri, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam azan kat TV. Azan pun berkumandang ke sini. Azan berkumandang. Saya pun pusing ke belakang, duduklah dekat kerusi sedang tunggu azan habis. Saya pun solat maghrib pada masa tu. Isteri saya dekat dalam bilik sedang uruskan pakaian sekolah anak-anak yang akan bersekolah pada keesokan hari. Selepas solat maghrib, saya patah balik ke sini dekat tingkap saya. Tingkap rumah jiran sebelah saya ni, iaitu depan saya ni, tingkap dia dah tutup. Yang tadi terbuka kan dah tutup. Mungkin ada orang ni. Mungkin ada orang. So saya pun tanyalah pada isteri, sayang, awak tahu ke jiran depan tu rumah si Noh? Dia dah balik Entahlah bang, saya pun tak perasan, kata isteri. Tadi abang nampak ada orang dalam rumah dia sebab tingkap dia terbuka. Bagus jugalah kalau ada orang ni. Abang nak cakap dekat dia something lah. So sebenarnya Casey, saya nak cakap dekat jiran saya, kalau boleh tak, kalau dia jarang balik, saya ni nak tolonglah potongkan rumput depan rumah dia. Sebab bukan apa, rumah dia tu rumput dah panjang. Saya takut nanti ia menarik perhatian binatang-binatang seperti ular, benda-benda yang boleh membahayakan saya sekeluarga. So saya naklah, tak apalah, saya potong je rumput dia, bersihkan halaman tu sikit, cantik sikit, elok sikit. Kalau tidak Casey, pemandangan saya ni macam nampak rumah hantu. So saya pun cakap kat isteri lah. Isteri kata, abang pergilah nanti lepas isyak. So saya pun tunggu isyak. Selepas solat isyak, saya keluar rumah. Saya jalan menuju ke arah rumah jiran. Dalam hati ni cakap, rumah ni macam tak ada orang je. Sebab saya baru perasan tak ada motor, tak ada kereta. Dekat depan rumah sleeper pun tak ada. Sampai dekat depan tu saya ketuk, tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. No, ni aku ni. Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Dan Casey, tiba-tiba saya dengar bunyi orang berlari dalam rumah. Tuk 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 tuk. Dengar orang lari ni. No. Saya jalan Casey, jalan tepi, ikut jalan tepi rumah tu, jalan bahagian depan. Tolak tingkap yang pertama, tak boleh tolak, tutup. Jalan lagi, tolak tingkap yang kedua, tolak, tingkap terbuka. Tingkap terbuka. Saya Casey punyalah berani
tingkap tu terbuka, rumah tu sangat gelap. Saya boleh menjenguk. Saya pegang dekat tingkap tu, saya tolak badan saya sebab tinggi, saya tolak masuk dalam kepala. Melalui tingkap tu untuk menjengah bahagian dalam rumah. Mula-mula saya tengok sebelah kanan. Lepas tu dekat situ saya tengok sebelah kiri. Bila saya tengok sebelah kiri, alangkah terperanjatnya Casey. Saya nampak ada orang tengah berdiri, tapi rambut dia panjang sampai dekat lantai, tunduk ke bawah. Bila nampak Allah, lompat saya keluar. Daripada posisi saya pegang tu kan, lompat saya keluar daripada tingkap tu. Kemudian sedang saya lari berjalan laju menuju ke rumah, saya dengar tingkap dekat belakang. Tutup Casey. Masuk rumah, isteri saya baru keluar bilik. Abang, dah tanya? Dia tanya, Dato' abang gimana tadi? Pergi keluar sekejap, ambil angin, kata saya dekat isteri. Isteri saya pun masuk dapur, buat kerja-kerja dia. Saya duduk kat situ, takut Casey. Memang sangat seram. So saya ni ada telefon jiran saya. So malam tu juga saya telefon jiran. Dia memang tak balik lagi dah. Katanya kadang-kadang jarang-jarang dia pulang. So dia pun cakap, bolehlah kau potongkan rumput aku sekali, kau kemaskanlah rumah aku tu. Alhamdulillah, rumah depan tu dah bersih Casey. Tak nampak macam rumah hantu pun. Rumput dah dipotong, daun kering dah saya sapu. Setidak-tidaknya taklah memeranjatkan saya pada waktu malam ketika berada di rumah. Sekian, terima kasih. Selamat malam seram. Malam Seram adalah sebuah podcast dan YouTube cerita-cerita seram yang disampaikan oleh Casey Champion. Jangan mudah percaya. Okey, kita berkongsi kisah selanjutnya. Terima kasih pada brother tadi. Yang ini dengan tajuknya Mahmudia Adventure. Mahmudia Adventure. Lazimnya adventure ni adalah istilah dalam erti kata tu exploration lah. Dia buat explore tempat tu. Ya, dia panggil adventure. Okey, begini. Assalamualaikum Casey, Waalaikumsalam dan geng Malam Seram. Boleh panggil saya Panda. Macam nama Kalau tadi Scary Cat yang ini Panda pula. Okey. Boleh panggil saya Panda. Cerita ni berlaku sekitar tahun 2015. Pada waktu tu saya ada 3 orang sahabat. Gairah Casey dengan adventure, mencari hantu dan benda mistik. Biasalah, kita ni mungkin ada satu hobi yang sama tu. Hobi tu macam jadi kumpulan paranormal gitulah. Dan suka sangat pergi tempat-tempat sunyi, rumah kosong, kononnya lah nak cari hantu, ataupun nak cubalah nak cuba cari benda-benda perkara-perkara yang mistik. Jadi apa yang berlaku, kita punya hobi ni, kegairahan kita punya aktiviti yang kita buat diketahui oleh pensyarah yang juga adalah seorang merangkap ustaz dekat college tempat kami belajar di Pasir Gudang, Johor. Ustaz ada berjumpa kami dan memberikan satu kontak number untuk deal masuk ke tanah perkuburan Mahmudia dekat JB. Sebelum kami deal dengan kontak person yang diberi tu, ustaz ada pesan ke si? Ingat, tanah perkuburan tu tempat tinggal kita yang semua satu hari ni akan masuk tanah perkuburan. So jangan takut bila masuk dalam tu. Ya, jangan takut dengan benda-benda makhluk-makhluk gaib